أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بالتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح آبائنا أمهاتنا ولجدنا ولجدتنا ولمشايخنا وأستاذنا، خصوصا الإمام، خصوصا المؤلف والشيخ مجدي السيد إبراهيم، خصوصا إلى شيوخنا أستاذنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا في المشارق الأرض إلى مغاربها، أن الله ينفعنا من بركاه وأسراره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. InsyaAllah kita mulakan kuliah kita pada pagi ini dengan selawat Nurul Mubin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آلم الإنسان ما لم يعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji yang tertentu dirafakkan bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan ta'aluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah, dan Dia juga Tuhan yang telah menciptakan kita, yang pada asalnya daripada setitik air yang tidak berarti dinamakan ia sebagai mani, lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kukuh dinamakan ia sebagai rahim ibu dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan. Maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar-besar nikmat yang kita perolehi pada pagi mulia ini adalah nikmat Islam dan iman. Selawat bertatahkan salam buat junjungan besar kita, Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Zuhrina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak.
ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyambung kembali perbahasan kita di dalam pengajian Muslimat Masjid Jami' Taman Sri Sisili Teluk Intan Perak Darul Ridwan, bagi perbahasan kitab 50 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap wanita. Dan kita masih pada topik tentang masalah khitan bagi wanita, dan barangkali insya-Allah perbahasan mengenai khitan ini akan berakhir pada hari ini, dan sebelum kita masuk kepada wasiat yang ke-9. Jadi wasiat ke-8 insya-Allah kita akan cuba habiskan pada hari ini. Dan sini lalu kita telah sampai kepada hakikat pelbagai sunnah fitrah pada zaman sekarang dan pada setiap zaman. Itu kita dah bahas sampai nombor berapa? 4. Hari ini 4 ke hari ini 5? Hari ini 5. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى وبعلومه بكتابه ونفعني في الدارين الآمين اللهم آمين. Kata pengarang kitab rahimahullah ta'ala, hakikat pelbagai sunnah fitrah pada zaman sekarang dan setiap zaman. Sambungan kita pada yang kelima pada muka surat 181 insyaAllah. Kata pengarang kitab rahimahullah ta'ala, yang kelima, dengan berpegang kepada sunnah ini, nampak upaya pemeliharaan manusia terhadap kepribadiannya, mendatangkan kepuasan hati dan persatuan yang diharapkan. Sebab selagi manusia nampak bersih dan rapi, rasa simpati pun akan datang sendiri, sehingga perkataan didengar dan pendapatnya dipuji. Ini bila kelebihan orang yang suci, orang yang bersih, maka satunya dia apa? Dia dapat berpegang dengan sunnah Rasulullah. Sebab kebersihan ni dia merupakan iman. Dia termasuk dalam cabang-cabang iman. An-nazafatu minal iman. Sesungguhnya nazafah, iaitu kebersihan. Kebersihan nazafah ni mana? Kebersihan tubuh badan, kebersihan diri sendiri. Bukan kata kebersihan lantai ke, kebersihan kelas ke, kebersihan rumah. Itu kita panggil nazafah juga. Bukan kebersihan macam berwudu ke, mandi wajib, tak. Tu kita panggil taharah. An-nazifah, an-nazafatu minal iman, iaitu kebersihan, sebahagian daripada iman. Itu sebab nak menunjukkan besarnya amalan dan ganjaran membersihkan ni. Katalah kita duduk dalam masjid kita yang mulia, pada pagi mulia ni kita nampak ada sampah. Apa kita buat? Kita ambil sampah tadi, kita pegang dan kita bawa keluar, buang dalam tong sampah. Ada satu kisah tentang seorang perempuan zaman Nabi SAW, namanya Ummu Mihjan. Dia punya nama Ummu Mihjan. Ummu Mihjan ni dia seorang wanita tua berbangsa kulit hitam. Di mana orang kulit hitam? Makna, minta maaf lah bahasa kita, kalau orang kita tengok korang lawa je, insyaAllah. Dia orang-orang kulit hitam tua pula lagi. Dia ni orang yang merantau dan duduk dekat Masjid Nabawi. Dia duduk dekat dengan Masjid Nabawi. Apa dia buat? Kerja dia tak ada lain, sapu sampah masjid je. Bersihkan masjid, bersihkan masjid. Sampai suatu hari Rasulullah SAW datang ke masjid. Rasulullah tengok Ummu Mihjan ni tak ada. Rasulullah tak nampak pun Ummu Mihjan. Mana Ummu Mihjan? Maka kata Rasulullah SAW, apakah kalian melihat wanita yang selalu membersihkan masjid? Ya Allah. Nampak tak wanita yang bersihkan masjid tu? InsyaAllah. Maka kata para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya Rasulullah, apakah Tuhan maksudkan itu Ummu Mihjan? Kata Rasulullah, ya. Ya Rasulullah, sesungguhnya Ummu Mihjan telah meninggal pagi tadi, dan kami dah kebumikan dia. Nabi dengar bila sahabat kata Ummu Mihjan dah meninggal dunia, kemudian kami dah kebumikan dia. Maka Rasulullah SAW agak terkilan ataupun agak kita panggil sikit, insyaAllah tak mana, mungkin tak sesuai bagi Rasulullah, tapi agak emosi. Rasulullah marah sikit. Mengapa kalian tak bagi tahu kepada aku? Kata Rasulullah. Kenapa tak bagi tahu kepada aku? Kata Rasulullah.
Kata sahabat, ya Rasulullah, kami ingat tuan tak ambil peduli, dia tukang sapu je. Ya Allah. Kata Rasulullah, seandainya ada suatu kematian pun, maklumkan kepada aku. Maka tunjukkan aku di mana kamu ke bumi kat Ummu Mihjan. Maka bawa, tunjuk Rasulullah di kubur Ummu Mihjan. Rasulullah SAW atur para sahabat di kubur Ummu Mihjan, angkat takbir, Allahu Akbar, solat di kubur Ummu Mihjan. Lalu bila dia duduk di situ, kata Rasulullah SAW, ya Ummu Mihjan, bagaimana khabarmu dalam tu? Makna Rasulullah bercakap dengan Ummu Mihjan. Sahabat terbinga-binga. Dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah dia mendengar apa yang Tuhan cakap? Mana kan dia, Tuhan kat atas tanah, dia dalam tanah. Dia dengar ke Tuhan cakap? Soalan begitulah fikir logik kita, logik. Tapi yang bercakap ni bukannya Ustaz Ridwan, dia cakap ni Rasulullah. Jadi kalau dia cakap dengan orang mati, ya Ummu Mihjan, bagaimana khabar kau dalam itu? Sahabat kata, ya Rasulullah, apakah dia mendengar apa yang Tuhan katakan? Kata Rasulullah, bahkan dia lebih dengar apa yang aku kata daripada kamu dengar aku cakap. Aku cakap, kamu dengar. Tapi dia tu lagi betul-betul dengar aku cakap. InsyaAllah. Lalu kata Ummu Mihjan pada Rasulullah SAW, ada Nabi tanya, bagaimana khabarmu dan apa yang kamu dapat? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku dikurniakan Allah Ta'ala syurga disebabkan amalan membersihkan masjid. InsyaAllah. Itu saja. Dia nampak sampah, dia ambil. Nampak sampah, dia ambil. Jangan asal kita nampak sampah, apa kita bilang, ini kerja noja lah, ataupun Tok Siap. Dia Tok Siap punya kerja, bukan kerja aku. Lantakkan dia, insyaAllah. Majid udah payah, dia dah buat kerja. Tak. Itu sebab yang kelima apa? Dengan berpegang kepada sunnah ini, iaitu kebersihan, nampak upaya pemeliharaan manusia terhadap kepribadiannya. Rasulullah jaga martabat dia. Rasulullah pergi pada kubur dia, Rasulullah semayang pada jenazah dia. Walaupun dia hanya orang yang menjaga kebersihan masjid sahaja, ada identiti dan kewibawaan. Hadis ni Nabi sebut, dalam ulama mengatakan hadis Ummu Mihjan, insyaAllah. Mendatangkan kepuasan hati dan persatuan yang diharapkan. Maknanya dapat berpersatuan, mana kesatuan. Orang nak duduk dekat dengan kita. Cuba bayang kalau kita jenis malas mandi, seminggu sekali baru mandi, insyaAllah Ta'ala. Dia ulang pakai baju tu je sehari 5, 6, 7 kali, insyaAllah Ta'ala. Orang nak duduk sebelah pun minta maaf dia, muka lawak tapi kotor, insyaAllah Ta'ala. Minta maaf saya, bau kamu ni, duduk jauh sikit boleh tak? Ini maknanya orang akan mula meletakkan dia di kedudukan yang rendah akibat tiada kebersihan. Tetapi bila seorang tu bersih, wangi aja, kemas, orang pun bercita-cita nak duduk sebelah ni. Saya nak duduk sebelah kamu pula, dapat wangi ciumnya bila duduk Allah Ta'ala ni. Baik. Sebab selagi manusia nampak bersih dan rapi, maka simpati pun akan datang sendiri. Allah seronoknya. Simpati ni bukan makna sedih saja. Simpati ni rasa ingin mendekati. Allah Ta'ala ni. Simpan dalam hati, nak mendekati, kita bersimpati. Allah Ta'ala ni. Hingga perkataannya didengar dan pendapatnya dipuji. Ada orang yang barangkali dia tu bukan pandai mana pun, tetapi bila dia smart, bila dia bersih, dia cakap orang nampak dia ada attitude, education dengan orang. Tapi kalau orang tu dia pendidikannya tinggi sekalipun, kalaulah dia selekeh, bajunya depan camping, lepas tu dia macam watakkan orang gila yang tak membersihkan diri, maka sebijak itu pun orang akan tengok-tengok dia, takkan nak dengar cakap dia, insyaAllah. Sebab pandangan manusia itu terzahir pada pandangan zahirnya, masya-Allah. Keenam, dengan berpegang kepada sunnah ini, iaitu sunnah khitan, iaitu kebersihan tadi, maka seseorang telah melakukan kebaikan terhadap orang lain. Sebab apabila dia tidak melakukan khitan, akan muncul bau yang tidak sedap. Lain halnya dengan orang yang khitan. Dengan begitu dia tidak mengganggu orang lain. Ini gangguan kita panggil pencemaran udara. InsyaAllah. Hidungnya tercium bau busuk. Hidungnya itu tadi terganggu dengan betapa dekatnya orang tersebut dengan kita. Contohlah, insyaAllah. Kita bukan sebut etnik mana. Ada orang yang dia bekerja sungguh-sungguh, lemah. Kata orang Perak, lemah peluh badan dia. Contohlah, badan dia lengah. InsyaAllah. Lepas tu naik bas. InsyaAllah. Naik bas, tangan angkat kopi itu. Allah Ta'ala. Bayang, ya Allah.
Orang sebelah kamu, tua nak ketiak kamu ni, kata Allah Ta'ala. Kabarnya awak tak siar duduk bawah ketiak kamu ni, insyaAllah. Pening kepala ribatnya, ya Allah. Begitu perumpamaan. Walaupun dia orang kuat usaha, walaupun dia orang yang kita tahu gigih bekerja, walaupun, tapi orang nak dekat tak mau. Kenapa? Kerana ada suatu bau yang kurang baik. Dia bukan ganggu orang dengan perkataan, bukan dia pukul orang, dia tak ada buat apa pun. Dia cuma ada bau badannya. Bau tadi juga termasuk dalam mengganggu jiran atau mengganggu kebaikan orang yang berada di sebelah dia. Maka sebab apa? Sebab apabila dia tidak melakukan, kita akan muncul bau yang tidak sedap. Jadi apa? Dia akan melakukan, dia maka seorang telah melakukan kebaikan. Bila orang buat sunnah tadi, dia baik. Berwangi-wangian, orang suka duduk sebelah dia, ala kulli hal. Masya Allah, jadi sebab kebersihan adalah dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketujuh, berpegang kepada sunnah ini berarti menampakkan perbezaan terhadap syiar-syiar kufur dan para pendukung, baik daripada kalangan Majusi, Yahudi maupun Nasrani. Dengan begitu dia telah menunjukkan sikap pertentangan dengan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sering memperingatkan agar kita berbeza dengan orang-orang Majusi, Yahudi maupun Nasrani. Islam dia mengajar titik berat tentang kebersihan. Ibu-ibu rahmatullah taala sekalian, kalau kita tengok penjajahan yang berlaku dalam Malaysia, bumi Malaysia ni dijajah ratus tahun. Dari tahun 1400, kemudian 1511, Portugis menyerang Melaka. Sampailah 1957, baru dapat merdeka. 400 tahun, 500 tahun kita dijajah oleh kuasa asing luar. Tapi dalam kuasa asing yang menyerang itu, dalam tempoh tadi, kita tengok ada suatu serangan yang berlaku kepada Melaka pada tahun 1511. Dia masuk sejarah ni, dia mula nak gerak kepala tu. Aduh, Ustaz cakap sejarah apa ni, dah pula ngantuk dah ni, insya-Allah Taala ni. 1511 tentera Portugis datang menyerang Melaka, insya-Allah. Bila dia serang Melaka, kali pertama dia serang, ketika itu dia gagal. Lagi balik sebab orang tentera Islam yang ada di Melaka ni kuat. Lagi balik. Maka datanglah batalion tentera kedua daripada Portugis yang diketuai oleh seorang pendeta. Nama dia ialah Alfonso de Albuquerque. Ada sebut Alfonso de Albuquerque. Ala kulli hal, nama itulah. Alfonso de Albuquerque dia dapat buka kota Melaka guna orang dalam. Orang dalam buka kota Melaka. Baik, saya bukan nak cerita pasal dia buka kota Melaka ke atau dia perang orang Melaka. Saya nak cerita ketika mana mereka datang ke kota Melaka, antara barang rampasan yang mereka ambil daripada istana Melaka ialah 2 tempayan minyak wangi. Sultan Melaka dulu kan ada nenek kebayan. Nenek kebayan tu tolong buat minyak wangi, tuan tu. Orang Melayu dah terkenal dengan wangi-wangian. Dulu adanya kayu gehadu, adanya kayu cendana, adanya kemian, adanya barus. Kita nak panggil kapur baru. Kapur baru ni tak ada di seluruh dunia yang lain kecuali di Aceh. Hanya Aceh je mula tu sebab ada satu tempat di Aceh nama dia Barus. Itu kapur asal daripada daerah Barus. Itu kita panggil kapur Barus. Kalau nak kapur tu datang daripada kampung, kita panggil kapur kampung. Allah Ta'ala anu. Kalau datang daripada Ipoh, kapur Ipoh. Dia panggil itu sebab kapur Barus. Sampai ke Mekah orang panggil kapur Barus. Sebab apa? Sebab kapur tu. Dia tu sebab kapur ni bukan batu kapur je benar. Kulit kayu, getah kayu. Itu dia panggil kafura. Dalam Quran juga kafur. Al-kafur ni makna jenis wangian. InsyaAllah yang dia wangi. Itu sebab kapur Barus. Antara barang dagangan antara pasar itu Aceh dengan Melaka dulu. Maksudnya orang Portugis ni dia datang, memang tabiat orang putih ni dia tak jaga kebersihan. Dia orang tak kerti mandi. Dia orang mandi 6 hari sekali. Jadi apa mereka buat? Mereka datang ke Melaka, salah satu barang rampasan mereka ialah minyak wangi. Dia spray minyak wangi. Dan ikut cerita sejarah, orang Portugis tak tahu sikat rambut.
Mereka kenal sikat rambut bila datang tanah Melayu. Apa benda gigi-gigi macam gergaji ni, insyaAllah. Dia ambil dia orang sikat. Pegang rambut. Tak reti dia sikat. Islam telah menjaga kebersihan 500 tahun sebelum Eropah. Orang kaya-kaya dulu macam mana orang kaya dulu? Orang kaya di England. Apa yang mereka kerjakan untuk menunjukkan mereka ni kaya? Kalau kita hari ni kaya, barang kaya, rumah besar, kereta besar, gelang emas banyak ke sampai ke siku, kalau Ta'ala kulihan. Tetapi orang-orang Eropah dulu, mereka menunjukkan kekayaannya dengan menghitamkan gigi. Makin hitam, makin bobok gigi, makin tak gosok gigi tu makin kaya. Giginya tu hitam, berlubang-lubang, makin kaya. Kenapa macam tu? Kerana mereka nak bagi tahu mereka ni kaya, mampu makan banyak gula. Dia mampu makan banyak gula, jadi hitam gigi. Dia rosakkan gigi ni, tu nak menunjukkan kekayaan mereka. Sekarang datang balik tak penyakit tu? Datang. Mandi malai, itu malai, braces kat gigi. Pergi mana senyum, tunjuk dia ada braces. Insya-Allah Ta'ala, insya-Allah. Rambutnya tu dia buat dreadlock tu, ikat campur dengan rambut mati tu, insya-Allah Ta'ala. Bau tu sah khabar dia, insya-Allah Ta'ala. Kadang pergi kandang lembu boleh bernafas lagi, insya-Allah Ta'ala, insya-Allah. Ini kita nak cerita tentang nazifah atau nazafah, kebersihan, insya-Allah Ta'ala. Baik, jadi yang demikian rupa itu sebab dia kata apa, adalah termasuk dalam syiar-syiar Islam. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, mereka tidak menjaga kebersihan pun ketika mana mereka berada di dalam kelompok keluar daripada kelompok Islam itu. Tapi mereka lebih bersih, lebih baik dengan cara setelah masuk Islam. Kan ada satu cerita, hari ni minda kita fikir, ustaz nak berdakwah ni kena ada ilmu, insyaAllah. Betul, insyaAllah. Memang kena ada ilmu, insyaAllah. Jadi nak ngajar, nak ajak orang masuk Islam ni, awak nak ngajar pun tak berapa reti, kata dia, insyaAllah. Kita tengok apa yang berlaku kepada seorang pendakwah di Indonesia. Dia dakwah guna perkataan ke? Tak. Kita nak pergi kat China, ke India, tak apa nama orang asli ni, jumpa dengan dia pun cakap pada Islam ke? Tidak. Kita jumpa dengan Islam pun cakap pada Islam, muak dia dengar. Udahlah, asyik ceramah je kamu, sakit kepala aku dengarnya, insyaAllah. Dia dengar orang bagi nasihat, udahlah kamu pandai cakap, tak mau dengar. Begitu dengan non-Muslim, bila dia dengar tentang dakwah Islamiah, awal-awal dia kata tak, dia nak pindahkan aku dalam agama dia lah ni. Dia nak masuk. Jadi itu sebab innama bu'istu li'utammimma makarimal akhlak. Barang pertama yang kita nak tunjuk pada mereka ialah dengan akhlak. Salah satu akhlak yang dipuji dalam Islam iaitu kebersihan. Kita tengok bagaimana seorang pendakwah dari Indonesia, Ustaz apa namanya, Gotomo, dia macam nama Jepun pada juga, insya-Allah. Dakwah di Papua ini. Apa dia pakai dakwah di sana? Mengajar syahadah ke, atau mengajar sembahyang ke, mengajar zakat ke, mengajar hadidah. Dia ngajar orang-orang Papua macam mana nak mandi. Tu je. Ajar macam mana nak mandi, insya-Allah. Orang Papua tak mandi. Orang Papua dia tak mandi. Kenapa dia tak mandi? Kerana dia kata keramat tanah dan bumi melarang mereka menyentuh air sungai. Air sungai ialah sebuah kehidupan hanya untuk minum, tidak boleh mandi. Jadi mereka mandi pakai apa? Mereka mandi, yang mandi pun mereka mandi pakai darah babi. Darah babi, mereka potong babi, dia tak ada darah tadi, kemudian darah itulah mereka siram pada badan mereka, mereka mandi, berbasah-basah. Dia bukan mandi untuk bersih, tapi mandi itu untuk dapat tenaga. Dia rasa ada aura daripada darah babi tadi. Datang ustaz ni, dia bawa satu jajaran, ajar mereka mandi, dibawanya sabun 3,000 ketun. Sabun buku, Allah bawa. Kata ustaz tadi, saya mengajar pada orang kampung, marilah kita mandi. Mandi sungai, insyaAllah. Orang kampung tak nak pergi tengok tepi sungai, takut. Dia tak kata nanti ni dibaham dia apa bumi langit, apa dewa bumi, kata masya-Allah. Tak bagi mandi. Mandi saja. Kalau dia bumi tarik kamu, aku jawab, kata masya-Allah. Kata ustaz tu, aku jawab.
Orang dengar dia jadi penjamin, orang berani, orang asli. Bukan ada macam kita educated sangat. Ya Allah, dengar ada orang berani jamin. Okey, tumpah 3,000 orang masuk sungai. Air sungai Papua ni dia macam air New Zealand, jernih dia. InsyaAllah sejuk, bersih, boleh buat air mineral water tu ambil daripada situ, insyaAllah. Dia masuk keruh air. Dia masuk keruh air tadi yang kering darah babi itu macam mana? Masuk dalam air mandi, merah air. Subhanallah. Darah kering tu jadi kembang balik, insyaAllah. Dibaginya sabun, basuh badan pakai sabun, digosok pada seorang-seorang, mandi bersih, keluar tu batin daripada air tadi. Ini kuasa apa ni? Orang tak kena mandi dapat mandi yang amat segar ni. Kami rasa macam hidup kembali, Allah Ta'ala. Itulah rahsia mandi, Allah Ta'ala. Apa berlaku? 3,036 orang masuk Islam waktu tu. Hanya ajarkan mati je. Bukan kita nak ajar dia Allah Ta'ala ini dah tak. Kita nak bagi dia rasa indahnya Islam tadi dengan kebersihan. Tu barang pertama Allah Ta'ala. Bayarlah teruk dia tak mandi tu sampai keruh air Allah Ta'ala, insyaAllah. Sejak lahir dia boleh mandi sekali je. Air sungai, cedok air sungai, mandi bersih, keluar darah isteri tadi, mak dia menangakkan dia, itu je. Lepas tu tak mandi. Ini cerita dia, wallahualam. Saya tak pernah sampai Papua ni, tapi itu cerita daripada dia sendiri dalam blog YouTube dia. Boleh tengok di YouTube. Ceramah di Papua pakai sabun. Allah. Dengar cerita. Tak cukup sabun bagi orang Papua, telefon Presiden Indonesia minta tolong hantar sabun lagi pakai helikopter. Allah Ta'ala. Pakai helikopter bawa sabun pergi ke Papua. Islam orang Papua. Jaga kebersihan sungguh-sungguh. Lepas sembahyang, lepas mandi, dia ajar pula berwuduk. Masukkan air dalam mulut, keluarkan balik, bersihkan gigi semua. Allah, kata dia, segar betul badan kami, dapat nyawa lagi, kata dia. Masya-Allah. Islam semua. Siapa bagi nyawa baru? Allah, kata dia. Allah lah yang bagi nyawa baru. Dia mengucap masuk Islam. Oh, perempuan tadi, Masya Allah, ajib. Ni kelebihan kebersihan diri. Beza waktu orang kufar, ada orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, golongan pagan lah, kita orang asli dulu. Insya-Allah asli sekarang dah, asli sekarang kan sensor memang, insya-Allah Allah Taala anu. Silat depa kacak lagi daripada kita. Silat Cameron Highland, insya-Allah Allah Taala. Tepi-tepi jalan tu berlampu, kalau tak naik malam-malam tu terkejut ingat kelip-kelip. Orang asli menyangkung tepi jalan main telefon. Dekat dalam kampung tak ada lain. Insya-Allah duduk tepi jalan menyangkung, tak langgar kita, insya-Allah Allah Taala anu. Tapi bila dah pandai bersih, Allah, seronok nak dekat pun orang tak rasa janggal. Masya-Allah. Baik. Jadi itu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inilah perbezaan orang yang bersuci, orang yang bersih, perbezaan di antara Islam, Nasrani dan Majusi dan juga Yahudi. Kullu yuladu ala fitrah fa aba yuhawiluna wan nasara wa majusa. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ibu bapanya lah yang akan mencorak dan membentuk anaknya sama ada menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Jadi peranan mak bapak mengajar anak kepada kebersihan. Baik, yang ke-8, melaksanakan sunnah ini akan disertai dengan pelbagai manfaat dari sisi kesihatan. Cuba perhatikan tentang usaha membersihkan debu dan hingus yang melekat di bulu-bulu hidung tatkala berwuduk, iaitu tatkala istinsyak dan juga intisar, iaitu memasukkan ke dalam hidung lalu mengeluarkan. Tidak jauh beza dengan kuman-kuman yang mendekam di balik kulfah. Hal ini boleh menimbulkan akibat yang cukup parah bagi seseorang. Namun ada yang lucu, bahawa seorang yang melakukan istisar tatkala berwuduk dapat mengeluarkan 14 macam penyakit. Allahu Akbar. Ini cerita tentang kelebihan menjaga kebersihan. Orang yang jaga kebersihan terhindar dari penyakit. Masya-Allah. Salah satu dia bagi contoh, misalnya di sini seperti orang yang istinsyak. Apa tu istinsyak? Istinsyak ni memasukkan air ke dalam hidung. Ini saya nak buatkan sedikit pembetulan lah. Masya-Allah.
Ada orang dia silap kelakuan, silap kelakuan. Nabi SAW mengatakan, apabila kamu bangun daripada tidur, janganlah kamu mencelupkan tanganmu ke dalam bejana air. Mana dalam kolam ke dalam tangki air. Jangan kita bangun-bangun tidur celup tangan basuh muka, jangan. Nabi kata cedok air tadi basuh akan tangan kamu dulu. Kerana kamu tak tahu ke mana tangan kamu pergi malam tadi. Masa kita tidur, dia pergi mana kita tak tahu. Subhanallah ta'ala. Tak diketahui. Kuman apa yang melekat pada dia. Basuh dulu. Dan kedua pada bangun daripada tidur, mestilah kita mencuci lubang hidung. Perbuatan cuci lubang hidung ni macam ni, kita ambil air ni, basuh ni. Kita gosok, kita cuci. Subhanallah ta'ala. Jadi dia masuk dicuci dengan jari. Masalah ni dipraktikkan oleh segolongan besar daripada kaum muslimin, iaitu bila istinsyak. Apa tu istinsyak? Mencuci hidung, masuk air dalam hidung. Jadi dia dah uduk, dia dah kumur-kumur, buang-buang, dia ambil air, dia masukkan tangan dalam hidung. Perbuatan masuk tangan dalam hidung ni, ini perbuatan cuci hidung waktu bangun tidur, bukan waktu uduk. Bukan uduk. Dia pergi ambil, masuk ke tangan, gosok, dia buang. Masuk gosok, tak. Sedangkan istinsyak memasukkan air, bukan masuk jari. So macam mana? Tak dah sedut. Dia kena sedut. Perbuatan sedut tu pergi istinsyak. Kemudian intisar, iaitu buang balik air tadi. Itu buang, dia buang syuk. Intisar, dia tu tembus kembali air tadi keluar. Siapa yang melakukan ini? Tak gamak Ustaz, lemah kawan, insya-Allah. Sedut air sangkut kat sini, udah cungak macam lemah dalam kolam kata insya-Allah tabarakallah. Itu memang mula-mula orang yang mula-mula buat, dia memang akan lemah. Kenapa? Dia buang madra atas hidung insya-Allah. Siapa yang melakukan istinsyak dengan benar, dalam kitab Tibbun Nabawi cerita, dia tidak akan dihinggapi penyakit nyanyuk. Contoh Allah Taala ni. Dia tak kena penyakit nyanyuk. Kenapa? Kerana dia telah membersihkan madram pada tempat bernapas dia, insya-Allah. Masukkan air, kemudian dihembus. Masukkan air, kemudian ditempur. Macam orang ada masalah restu, kalau masuk air psu, dia press bagi keluar air itu. Subhanallah ta'ala. Jadi itu sebab istinsyak dia masukkan air, bukan masukkan jari. Masuk jari ini bangun tidur. Waktu bangun tidur masuk jari. Adapun waktu wuduk, sedut air itu. Waktu buang, sedut, buang. Itu kaedah dia. Subhanallah ta'ala. Tak, dia tuliskan kitab apa? Iaitu bertatkala istinsyak dan intisar, iaitu memasukkan air ke dalam hidung, bukan masuk jari. Kalau orang masukkan jari itu bangun tidur. Subhanallah ta'ala. Jadi apa yang berlaku? Tidak jauh berbeza dengan kuman-kuman yang mendekat di balik kulfah. Jadi kat hidung ni ada kuman-kuman dia. Kenapa kita kena cuci hidung bila bangun daripada tidur? Kerana sabda Nabi SAW mengatakan, cucilah hidung kalian, sesungguhnya syaitan itu tidur di dalam hidung-hidung kalian saat kalian tidur. Kita tidur, syaitan mau tidur dalam hidung. Itu bila kita bangun tidur, hidung kita ketat. Ya Subhanallah ta'ala. Maka kita kena cucilah lubang hidung kalian, kata Nabi SAW. Jadi itu sebab ada kelebihan orang yang berwuduk, begitu juga dengan orang yang berkhitan. Kenapa perlu khitan? Kerana tempat itu perumpamaan bagi kuman-kuman yang berkumpul. Jadi orang yang kebersihan, insya-Allah terhindar daripada penyakit-penyakit seperti yang demikian. Baik, yang ke-9 terakhirnya, melakukan khitan bererti memperoleh kemenangan atas syaitan dan mendapat menghalang gangguannya. Boleh jadi makna inilah yang ditujukan oleh hadis beliau, apabila salah seorang kamu bangun tidur, maka hendaklah dia menghirup air ke dalam hidungnya dan mengeluarkannya lagi sebanyak 3 kali, kerana syaitan menetap di hidungnya. Ini hadis yang saya cakap tadi tu. Syaitan tu menetap dalam lubang hidung waktu kita tidur malam. Jadi hirupkan air ke dalam hidung, keluarkan kembali, hembus. Kerana dengan yang demikian rupa itu tadi, tidak lain tidak bukan adalah menyelamatkan kita daripada gangguan syaitan. Ketahuilah wahai saudari mukminahku,
Manfaat khitan lebih dari apa yang kami sebutkan di sini. Tetapi apa yang kami paparkan di sini merupakan usaha orang yang jumlahnya lebih sedikit dan keadaan yang miskin. Jadi disebutkan begini, inilah upaya kita selaku orang Islam menunjukkan kebersihan kita. Kita menunjukkan daya upaya kita menjadi mukminah ataupun menjadi seorang mukmin yang baik dalam nazafah dengan cara kita berkhitan dan kita menjaga kebersihan tubuh badan kita, insya-Allah. Baik. Seterusnya wasiat ke-9, berlindung dari bulan, insya-Allah. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nazara ila al-qamar faqala ya Aisyah ista'izi billah min syarri hadha fa inna hadha huwa al-'ashiq idza waqaba. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memandang ke bulan seraya berkata, wahai Aisyah, berlindunglah kepada Allah daripada kejahatan ini, kerana inilah yang memasukkan ayat kejahatan malam apabila telah gelap gelita. Jadi hadis ni, ini hadis tentang berlindung daripada malam sebenarnya. Tapi sebabkan Nabi memandang bulan yang terang dalam selimutan gelapnya malam. Malam ni Allah Ta'ala jadikan dia sebagai apa? Sebagai perisai, sebagai kelambu. Kita panggil kelambu lah. Allah Ta'ala sebut, wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa ja'alna, dan kami telah jadikan kepada kamu azwaja, berpasang-pasangan. Ada lelaki, ada perempuan, ada negatif, ada positif, ada utara, ada selatan, ada timur, ada barat, ada pasang, ada surut, ada tinggi, ada rendah. Semua ada pasangan dia. Cuma satu benda yang saya cari pasangan dia tak jumpa lagi. Cuma kalau lapar, lawannya kenyang. Haus, lawannya apa? Tak jumpa saya penuh. Haus ni lawannya apa? InsyaAllah dahaga tu haus lah. Dahaga tu haus, lawannya kenyang air. Kata orang Perak kenyang air, orang Kedah kata kenyang air. Tapi kenyang air tu apa nama? InsyaAllah tambah ayak. Tapi dia ada pasangan juga, tapi dia ada penuh. Haus ni lawannya apa? Kenapa saya boleh fikir ke situ? Kerana ada doa Nabi. Nabi ajak, barang siapa yang lapar kemudian dia beri makan, dia haus diberi minum. Dia dah dapat, maksud dia lapar Allah bagi makan, maksud dia Allah bagi minum. Kemudian dia dah makan, dia dah minum, dia tanda tangan, dia kata Allah, dia tanda tangan, dia kata alhamdulillahilladzi at'amani wa ashba'ni wa saqani wa arwani. Dia baca 4 tu je. Alhamdulillahilladzi at'amani wa ashba'ni wa saqani wa arwani. Kata Nabi, siapa baca ni, Allah ampunkan dosa dia seperti ia baru dipanakkan oleh mak dia. Ni doa lepas makan. Kita belajar sekolah dulu, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kita baca itu. Ada satu hadis lagi Nabi kata, siapa yang lapar diberi makan, kemudian haus diberi minum, dia kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah, at'amani, bagi aku makan, at'amani wa ashba'ni, kemudian aku kenyang, wa saqani, bagi aku minum, wa arwani, aku hilang haus. Wa arwani ni nak bagi tahu makna apa wa arwani, hilang haus ni tadi. InsyaAllah dia baca segala puji. Ustaz, Arab ni tak dapat baca lah Ustaz. Baca Melayu boleh? Boleh. Habis dia makan, segala puji bagi Allah. Atau boleh ngabul, alhamdulillah, Allah bagi makan, aku kenyang, Allah bagi minum, aku hilang haus. Dia apa
ampun dosa ke Allah Ta'ala. Semudah itu Allah nak ampunkan dosa. Dengan sebab makanan pun kita boleh diampunkan dosa oleh Allah. Sebab minum pun boleh diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Tak kira lah makan di rumah ke, makan di restoran ke, makan di kenduri ke, asal lepas makan dia baca, Allah ampun dosa dia. Kalau diampun Tuhan dosa seperti diberanakkan oleh mak, agak ada dosa lagi tak lepas makan. Kalau jenis sehari makan 3 kali sehari, tiap kali makan, tiap kali minum, makan baca itu, hari itu tak dosa pun dia. Diampun di Tuhan, diampun dosa dia. Baru buat diampun di Tuhan sebab makanan saja. Subhanallah. So, sebab jangan hairan bila Allah Ta'ala ampunkan seseorang tu dalam perkara-perkara remeh. Allah dia macam doa makan ni, aku nak ampunkan, kata Allah. Siapa boleh tolak kalau Tuhan nak ampunkan? Saya begitu terkesan dengan apa yang dikatakan oleh guru saya. Kemarin saya sempat jumpa guru saya. Apa guru saya cakap? Ini zaman agama manusia itu ialah makan. Manusia ni kira makan saja, insyaAllah ta'ala. Semua makan, sana makan, sini makan. Dan sekolah mereka, tempat pendidikan mereka ialah kedai makan. Orang dulu kalau tak sekolah, tahu tak sekolah, sekali mak hantar pergi sekolah, ya mak seronok, IP dapat pergi sekolah. Allah Ta'ala. Kita kalau dapat suatu benda yang menghidupkan jiwa, kita seronok. Ini zaman budak cuma suruh pergi sekolah. Mak, kalau pergi sekolah, mak tak mahu pergi sekolah. Saya ajak pergi kedai makan. Laju dia, insyaAllah. IP terus, mana nak pergi? Dia kita makan KFC, kita makan pizza, kita makan apa nama, chicken chop-chop ke apa pun, insyaAllah. Seronok. Jadi dia kata guru kita, agama sekarang ni ialah agama makan. Allah Ta'ala. Semua benda kita nak makan, asal viral lah. Dengar kata ada binatang baru ni masak gulai kat mana? Dekat ujung negeri. Sampai Allah Ta'ala. Ni ada benda baru masak ni. Apa dia? Betik campur dengan temikai. Dia pergi Allah Ta'ala. InsyaAllah. Yang aneh-aneh itu insyaAllah. Kedai dalam ceruk kebun getah pun boleh jumpa. Allah Ta'ala. Mak, awak kata ini dulu rimau dia sampai sini. Sekarang orang pun sampai. Rupanya dia jual daging rimau menangis. Allah Ta'ala. InsyaAllah. Rimau menangis ni pun saya pelik. Dia jadi nama masakan. Daging masak daging masak harimau menangis tak? Padahal dia bukan nama masakan harimau menangis ni. Allah Ta'ala. Dia nama part of the meat. Dia part daging tu sendiri. Daging tu dia duduk dalam rangka. Kalau kita tengok rangka lembu, dia ada belakang dia batang pinang. Kemudian rangka rusuk dia, kemudian pinggul dia, ada peha dia. Daging batang pinang ni dia duduk dekat dalam rangka tu. Bawah batang pinang, dekat rangka tu ada sebatang panjang. Itu panggil rimau menangis. Kenapa? Rimau nak capai tak dapat mengambil. Ya Allah. Dia menangis sebab tak dapat ambil. Itu dia panggil, itu daging rimau menangis. Ya Allah. Jadi bila masak daging rimau menangis, katakan apa? Yang mana rimau menangis? Tak logik. Ya Allah Ta'ala. Serupalah macam kuih badak berendam lah. Aku tak jumpa badak je pun. Ya Allah Ta'ala. InsyaAllah. Nama je. Ya Allah Ta'ala. Dulu ni kerja tak pandai saja lah. Ya Allah. Kan dulu ada nama kuih Putri Mandi lah, anak dara 2 bilik. Ya Allah Ta'ala. Ni teh mana nak dara tak nampak pun. Putri Mandi je tak nampak pun. Nama je. Jadi boleh jadi tu orang ambil daging masak harimau menangis. Saya tak tahulah harimau tu menangis sebab apa. Tapi kalau tahu nama daging tu memang daging harimau menangis sebab harimau tak dapat capai daging tu sebenarnya. InsyaAllah. Bila dia tak dapat dia pun sedih hati. Itu cerita sebenar nama harimau menangis ni. Datang kena orang tu dia masak cecah dengan air asam ni, dia harimau menangis. Tak mahu kopi tu. Allah Ta'ala. Sebab daging harimau menangis ni, kenapa dia kata harimau menangis? Sebab tu daging paling sedap tapi harimau tak dapat makan. Allah Ta'ala anhu. Kata harimau, aku teraniaya. Allah Ta'ala. Semua daging aku nak menangis tak jadi kerja. Sebab daging ni pun ada kaedah masak dia. Allah. Kalau orang Arab ni kongsi sikit lah. Kita pergi kedai Arab, Ustaz. Orang Arab pun masak daging lembut, legoi je Ustaz. Tak lihat pun, insyaAllah. Macam mana dia memasak? Daging kalau masak, pantang dia air. Kita jadi
beli daging, rebus air. Itulah bubur dom betik lah, sudu lah, apa, segala masuk, segala benda masuk. Kalau dia orang dulu senika benda dalam periuk, nak melembut daging, Allah Ta'ala anu. Semua masuknya, Allah, biar lembut daging. Tapi kopi itu juga dagingnya. Daging nak lembut cara Arab tak masak dengan air. Dia buat macam mana? Periuk tu dilumur minyak zaitun. Lumur minyak zaitun atau minyak masak lah, lumur, masukkan daging yang kita nak masak, buka api kecil. Nanti daging tu akan press air, dia akan keluar air tu yang akan masak daging tu balik. Jadi daging tu akan terendam dalam air tu, angkat tulang pun lerai, angkat tu. Dia gitu, jangan rebus dengan air paip atau air lain. Air daging tu sendiri yang akan lembutkan daging. Bila dah lembut daging keluar, air tu dia ambil masak, buat stok nasi Arab. Allah Ta'ala anu. Tu baru pergi stok. Kita punya stok lain, kita rebus daging tu, air tu baru kita buat stok. Dia terbalik. Stok tu air yang ada dalam daging tu. Ni kongsi sikit masakan Arab lah. Allah Ta'ala anu. Itu cara nak lembutkan dia. Tabarakallah. Ada cara orang belah utara. Orang utara dia lembutkan daging, dia pakai pokok tertulang tu. Kalau kat luar ni saya nampak ada kot pokok tertulang yang bentuk macam kerih rupa itu, daun dia dua macam tu je. Yang kalau patah getah tu. Dia pun pakai daun tu rebus daging bagi lembut. Ala kullihan, macam-macam cara lah. Masuk cerita daging kita ni panjang cerita daging. Tapi nak bagi tahu bukan tu maksud kita. Allah kata wa khalaqnakum azwaja. Kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Ada lelaki, ada perempuan, ada jantan, ada betina, ada atas, ada bawah, semua ada. Baik. Kemudian wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidurmu sebagai istirahat. Tidur sebagai istirahat. Musuh bagi tidur ni siapa dia? Musuh bagi tidur ialah mengantuk. Mengantuk ni dia makhluk lain. Dia bukan datang daripada manusia. Dia spesies makhluk parasit. Kita panggil parasit. Dia akan datang pada satu orang, dia henjut dia mata kau, cup terlelap, dia pergi. Kita tidur memang hak kita. Allah sebut wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur itu sebagai istirahat. Allah Ta'ala tak kata dan kami jadikan mengantuk sebagai istirahat. Mengantuk ni barang yang tak dikehendaki di manusia. Tengah bawa kereta nak terlelap, bang tak tahan lah bang, mata ni bang, kata dia, masya-Allah, bawa kereta terlelap apa itu. Dia datang cuba ganggu manusia kat situ. Dia terlelap tidur tu, dah jadi hak kita. Dia berpindah ke tempat lain pula. Ya Allah. Ni mengantuk. Ya Allah Ta'ala. Tu sebab apa doa mengantuk? Ada tak doa mengantuk? Ada. Ustaz, bagi Ustaz. Setiap kali kuliah Ustaz, saya tu sebenarnya tengok Ustaz kecil besar Ustaz. Ya Allah. Ngantuk mata tengok kata. Allahumma inni a'udzubika minal aini la yashba' fin naum. Tu doa dia. Ya Allah, aku lindung pada engkau daripada mata yang tak pernah kenyang daripada tidur. Subhanallah Ta'ala. Allahumma inni a'udzubika minal aini la yashba' la tashba' fin naum minan naum. Ya Allah, aku lindung pada engkau daripada mata yang tak pernah kenyang daripada tidur. Itu di doa insya-Allah tabarakallah. Baik, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu sebagai istirahat. Wa ja'alna laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian untuk kamu dapat tidur. Pakaian yang menyelubungi kamu, pakaian yang menerkap kamu, tenteram bagi kamu beristirahat. Jadi apa cerita tentang malam yang gelap gulita, malam yang menyelubungi jadi pakaian ini? Yang itu kita sambung pada siri akan datang insya-Allah. Tabarakallahu Ta'ala anhu. Baik. Jadi sebelum kita tangguh pengajian kita pada pagi mulia ni, saya buka ruang soalan. Kalau ada yang ingin bertanya, falyatafaddal ma'jura. Ada soalan? Tak ada soalan akhirnya. Macam mana lelaki khatam kesihatan dia? Baik.
Dia ni dinasihatkan oleh doktor atas faktor kesihatan tak boleh berkhitan. Jadi macam mana nilai ibadah dia? Berkhitan ni hukum ni adalah sunat. Kita dah bahas hukum ni dulu. Jadi apakah ia akan mengganggu gugat sedikit daripada ibadahnya terganggu disebabkan kebersihan saja. Seandainya dia boleh jaga kebersihan pada khitannya, dia dan orang awam syukur saja. Dia dapat ibadat dengan sempurna asalkan kebersihan tempat yang tidak dikhitan tu dijaga dengan baik. Itu saja insya-Allah. Jadi sama macam mu'alaf. Tu mu'alaf ni masuk Islam jangan tu betul sunat. Tak mau insya-Allah tabarakallah. Potong tak mau. Ajar dia kebersihan dulu. Dia ajarkan kebersihan sampai dia diberikan ruang untuk berkhitan. Wallahu a'lam. Baik. Takut orang nak masuk ke khitan. Kita kata sunat potong. Dia tak potong habis. Allah Subhanahu taala tak mau. Dia kata Allah taala. Baik. Ada lainnya? Ya Allah. Ada juga bab khitan tu bila dia jadi khitankan anak dia macam-macam perangai tu Allah taala. Ada yang takut potong habis, ada yang digertak lah dan sebagainya. Ada pilihan. Kita tak dianjurkan seperti itu. Bukan tu tujuan utama dia. Tu sebab itu hukum dia sunat. Jadi bagaimana nilai ibadah dia? Ibadahnya diterima oleh Allah taala selama kebersihannya dijaga juga. Baik. Wallahu alam. Jadi sekadar itu saja dulu pada pagi mulia ni. Ada salah silap tutur bicara saya. Apa yang saya sampaikan kiranya tidak bertepatan dengan murad kitab, salah dengan pandangan para ulama. Pada Allah Jalla Jalaluhu wal Azam saya minta ampun. Pada barisan ibunda rahmatullah taala sekalian, saya nyusun 10 jari mohon maaf di atas kekelajuran kata-kata saya. Apa yang saya sampaikan kiranya tidak bertepatan murad kitab, saya mohon tegur dengan teguran bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin muslimat mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا مع المطلب وذكر الله مفتح علينا فتوح العارفين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت علينا النبيين والصديقين والشهداء الصالحين حسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mengucapkan tasbih kafarat dan salawat subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.